Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin. Hamdan ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lillahi wa kalimatihi mustanik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang dihormati lagi dimuliakan, alhamdulillah. Masih lagi bersiaran bersama dengan saya di IC Share. Kepada yang baru menjumpai channel IC Share ini, InsyaAllah IC Share ini kita akan berkongsi tentang ilmu-ilmu agama, soal jawab bersama dengan saya, Saifullah Nasri. Dan juga saya akan sharekan kepada tuan-tuan video-video daripada Tanah Suci, Mekah dan Madinah. Ada yang bersifat rare video, maksudnya saya rakam, saya upload terus. Ada yang kadang-kadang saya edit, letakkan tazkirah apa semua. Jadi mudah-mudahan memberikan satu kecintaan kita kepada Tanah Suci Mekah dalam fatrah-fatrah pandemik COVID yang kita dah memang tak tahu lagi apakah nasib umrah pada musim ini, adakah boleh pergi ataupun tidak pada tahun 2021 tahun depan. Kita masih lagi belum ada jawapannya, kan? Baik umrah maupun haji. Mudah-mudahan kita doakan agar sektor umrah dibuka seperti biasa dan kita boleh menunaikan ibadat umrah seperti sedia kala, walaupun dengan SOP apa semua kita boleh ikut insya-Allah, kan? Cuma kita nak minta di open je. Okey, baik. Jadi untuk menambahkan rasa kecintaan kita kepada bumi tanah haram Makkah, saya uploadkan video-video, jadi tuan-tuan boleh tengoklah, kan? Jangan lupa like dan subscribe channel ini kepada yang baru menjumpai channel ini. Itu saja. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati dan juga memberkati. Baik, ada satu persoalan yang semalam saya ada sharekan berkaitan dengan video berkaitan dengan seksa kubur, kan? Seksa kubur. Jadi ada orang tanya kepada saya, bagaimanakah nasib seseorang itu apabila telah mati dan dikebumikan, kan? Kalau mati dan dikebumikan, apa yang akan berlaku pada dia di alam kubur? Apakah yang akan berlaku pada dia pada malam yang pertama di alam kubur? Apakah malaikat yang dia akan jumpa terus-terus jumpa muka nakir ke ada jumpa malaikat-malaikat yang lain dan sebagainya. Okey, baik. Kita rujuk dalam kitab At-Tazkirah fil Ahwali Mauta wa Umul Akhirah, iaitu kitab Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat karangan Imam Al-Qurtubi, di mana tuan kitab menyatakan bahawa apabila mati saja kita dah meninggal dunia, kita telah ditalkinkan oleh imam apa semua, kan? Isu talqin pun satu hal juga. Ada orang kata tak setuju talqin, ada yang setuju. Macam-macam isu. Saya dah jawab isu talqin ini. Tuan-tuan boleh tengok deskripsi di bawah, kan, linknya, berkaitan dengan penerangan berkaitan dengan hukum melaksanakan talqin, adakah boleh ataupun tidak boleh. Saya dah terangkan pada video yang lalu. Yang ini kita terangkan berkaitan dengan kalau seseorang itu meninggal dunia, kita mati saja dan kita telah dikafankan, solat, ditalkinkan dan juga dikebumikan. Dah balik semua, kan? Semua orang yang hantar kita sudah balik. Jadi apa yang kita akan jumpa, kan? Apa yang akan berlaku pada kita ketika mana kita dah masuk dalam liang lahat, di dalam kubur ni? Apa yang akan berlaku? Pertamanya, apabila kita telah masuk dalam liang lahat, kita tengok orang akan tanam kita, orang akan usung kita, tanam kita dalam kubur. Kita tengok, oh datang si Fulan bin Fulan, kawan-kawan kita dulu, kawan-kawan sekerja, kan? Ada yang menangisi ketika mana kita telah pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Isteri kita, anak-anak kita, suami kita menangis, kan? Menghantar kita dalam kubur, memberikan penghormatan yang terakhir. Kawan-kawan sama ada Islam ataupun yang tidak Islam, yang mana mengenali kita, datang untuk menghantar kita. Kita dapat lihat situasi apa semua tu. Dan bila mana kita dah masuk dalam kubur, dah dikambus apa semua, dan maka orang baca talqin ke atas, kita dengar, dan kita akan didudukkan oleh para malaikat. Dan malaikat akan dudukkan kita dalam kubur. Kita akan didudukkan, kita akan dengar orang baca talqin, kan? Berkaitan dengan siapakah Tuhanmu, maka dawatlah olehmu, Allahu Rabbi. Kita dengar. Dan mayat, kata tuan kitab, dia akan berterima kasih kepada yang memberikan peringatan. Terima kasihlah kerana mengingatkan aku berkaitan dengan jawapan, kan? Allahu Rabbi, kan? Islam sebagai agamaku. Apabila datang kepada malaikat apa semua, kau jawab begini. Jadi kita berterima kasih kepada orang yang menyampaikan talqin di atas. Jadi tak ada masalah buat talqin, kan? Kemudian semua dah balik. Dah tinggal kita seorang-seorang dalam kubur.
Dahulunya kita ada kawan-kawan, kita ada isteri, kita ada suami, kita ada anak-anak, meriah apa semua. Ini kali tidak ada lagi teman-teman. Kita akan tinggal satu orang di dalam tempat yang baru. Dalam suasana, dalam kain kapan yang ketat. Kita baring, kita berbau tanah. Kan kalau tempat tu belecak apa semua basah apa semua dah basah pula apa semua kan. So kita tinggal satu orang, seorang diri saja, sebatang kara di alam barzah. Sebelum datang Munkar Nakir, maka datang dulu satu malaikat yang namanya malaikat Ruman, kan, malaikat Ruman. Apa tujuan malaikat datang? Malaikat Ruman akan datang bertemu dengan kita. Dia akan duduk dengan kita. Kan? Dan dia akan minta kita tulis semua amal baik dan juga amal buruk kita. Kau tulis sekarang, kau punya amal baik, amal buruk. Mana ada kertas nak tulis kan, apa semua kan. Kau jadikan kain kapan kau sebagai kertas. Tak ada pen. Kau jadikan jari kau sebagai pen. Tak ada dakwat. Kau jadikan air liur sebagai dakwatnya. Dengan izin Allah, manusia, kita semua akan ingat kembali baik buruk daripada kita sejak kita kecil sampailah kita meninggal dunia. Allah datangkan preview kan dalam minda kita waktu itu, kita dapat tengok dan kita dapat lihat baik buruk. Kita akan tulis baik buruk. Kemudian semua itu akan dikompilkan dan digantung di leher kita nanti. Dah berlalu pergi itu malaikat Ruman, maka datanglah Munkar dan juga Nakir. Kata Nabi SAW, itu Munkar Nakir datang sambil membawa satu batang besi. Itu batang besi untuk tujuan apa? Untuk pukul kita kalau kita tak dapat jawab soalan-soalan malaikat. Ini soalan kubur. Benda yang memang pasti. Semua orang akan melalui. Kan? Yang namanya soalan kubur. Kalau tak dapat jawab, akan diketuk. Terbenam 7 hasta dalam bumi. Ada yang mengatakan 70 hasta dalam bumi. Tanya lagi apa semua, tak dapat diketuk lagi. Itu batang besi. Kalau sekiranya diletakkan di atas gunung, gunung pun boleh hancur. Bunyi berat, itu Munkar Nakir aja yang boleh angkat itu batang besi. Ini benda yang akan berlaku secara realiti kepada kita apabila kita telah meninggal dunia nanti. Semua orang tidak boleh menafikan itu yang akan berlaku pada dia apabila di alam kubur. Tetapi ada cara untuk kita tidak didatangi malaikat Munkar Nakir. Kan? Munkar Nakir datang jumpa kita, itu memang pasti. Tetapi ada cara untuk kita menghindar diri daripada berjumpa dengan Munkar Nakir ni kan. Yang kata Nabi, Munkar Nakir ini wajahnya hitam kebiru-biruan. Taringnya menggores bumi. Lagi dahsyat daripada iblis setan. Saya rasa orang duk bayangkan hantu apa semua. Ini hardcore punya. Tengok Munkar Nakir, sudah gerun. Tetapi ada peluang untuk kita tidak jumpa Munkar Nakir. Apa kata Nabi? Ketahuilah olehmu, apabila datang Munkar Nakir daripada arah kepala. Datang daripada arah kepala. Tiba-tiba Munkar Nakir tak boleh lalu, kata Rasulullah. Ni jalan penuh kan. Jalan nak menuju kepala dia ni tak boleh lalu. Itu jalan sudah jam. Sebab solat telah duduk di kepala dia. Penuh solat apa semua kan yang berada di kepala ni. Kata Munkar Nakir, boleh saya tumpang lalu nak pergi soal ni, mayat ni? Oh, tak boleh selalu sini bos. Sini jalan penuh dengan solat. Solat sunat, solat malam, solat tahajud, solat apa saja juga cakap lah kan. Semua solat dibuat. Ini mayat bagus. Ini solat penuh, tak boleh lalu. You cari jalan lain lah. Munkar Nakir pun pergilah belah kanannya. Tengok belah kanan penuh dengan puasa. Puasa wajib, puasa sunat penuh dekat jalan raja. Tak boleh lalu, jalan sudah jam. Kepala tak boleh lalu, kanan tak boleh lalu. You kata you pergi kiri lah kan. Kata puasa you pergi kiri lah. Pergi lalu kiri pula. Kiri pula penuh dengan zakat. Ini mayat bagus, suka bayar zakat. Zakat dia, zakat orang pun ditolong bayarkan. Dia bagus mayat ni. Jadi jalan sudah jam tak boleh lalu, maka zakat kata kau pergilah belah bawah. Tengok belah kaki, macam-macam amalan sunat pula berkumpul di kakinya. Dengan sedekahnya, dengan infaknya, wakafnya, penuh semua duduk di kaki. Amal baik, hormat ibu bapa, hormat kawan-kawan, cakap baik,
tak mengumpat, tak buat dosa kecil apa semua, itu semua berkumpul pahala di kakinya. Lagi jam itu munkar nakir tak boleh lalu, datang jumpa mayat. Maka akhirnya munkar nakir buat keputusan, ini mayat bagus kan. Aku nak pergi semua arah nak datang jumpa dia pun tak boleh. Bermakna tak ada chance lah soal. Bermakna munkar nakir balik gitu je kan. Jadi selamatlah kita daripada disoal oleh munkar nakir. Kerana apa? Kerana amalan-amalan tadi ini penuh di sekeliling kita. Jadi itu antara benda realiti yang kita akan melalui. Jadi tuan-tuan, apa tunggu lagi? Perbanyakkan solat, banyakkan puasa sunat, banyakkan bersedekah, berinfak apa semua, zakat bayar. Jadi semua diri kita dilindungi oleh Allah Ta'ala dengan pahala-pahala amal kita waktu kita hidup dalam dunia. Sampai munkar nakir pun tak boleh nak soal kita. Jadi ini semua adalah satu keberuntungan untuk kita besok di alam kubur. InsyaAllah kesempatan yang akan datang kita akan membahaskan pula berkaitan dengan nikmat-nikmat dalam kubur. Kalau beginilah bagus begini bagus kita besok dalam kubur, apakah bentuk nikmat yang Allah akan berikan kepada kita? Hari itu kita sembang pasal seksa kubur. Nikmat bagaimana pula? Apa bestnya kalau kita ni meninggal dalam keadaan yang bagus, tak disoal oleh munkar nakir, kita rasa seronok dalam kubur, apa lagi kenikmatan yang Allah akan berikan kepada kita di dalam kubur. InsyaAllah nantikan pada video yang akan datang. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.